السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusung oleh Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadis Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya kita hadis 477. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, katanya bahawa aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lamanya salat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan petanda bagi kedalaman menjadi tanda kepada faqihnya, memahaminya. Hadis yang dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga di antara sahabat yang masyhurlah Ammar bin Yasir ni. Ammar bin Yasir, ayah dia nama Yasir, mak dia nama Sumayyah. Mak dia nama Sumayyah. Sumayyah ni adalah hamba abdi kepada Bani Makhzum. Manakala Yasir adalah seorang lelaki yang dia mengangkat sumpah setia bersama dengan Bani Makhzum, maka dikahwinkan Yasir dengan Sumayyah oleh Bani Makhzum. Dapatlah anak nama dia Ammar. Yang mana pada awal Islam, ketika keluarga Yasir mendengar seruan dakwah kepada tauhid, kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak menghalang oleh kesusahan, kehambaan mereka untuk mereka terus menerima dakwah tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Ammar ataupun keluarga Yasir di antara keluarga hak yang mula-mula memeluk Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga dia bermacam-macamlah. Dia kena keluarga Yasir ni sehingga kan mak dia Sumayyah, mak kepada Ammar ni Sumayyah dibunuh. Kena bunuh terus kerana mempertahankan, dia tetap mempertahankan kalimah tauhid yang ada pada diri dia. Baik, begitu juga ayah dia kena bunuh. Ammar je hak yang tak kena bunuh, mak dia kena bunuh, lepas tu ayah dia kena bunuh. Dan Sumayyah, mak kepada Ammar, adalah awal-awal orang yang gugur syahid dalam Islam kerana mempertahankan kalimah tauhid. Awal-awal yang gugur syahid dalam Islam kerana mempertahankan kalimah tauhid adalah ibu kepada Ammar, iaitu nama dia Sumayyah. Memang Allah Ta'ala uji dia sekuat sungguh, mempertahankan akidah, disanggup tukar dengan nyawa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Ammar dia mati lewat sikit. Dia mati Nuh zaman Sayyidina Ali. Jauh lama dia mati. Dia mati di zaman Sayyidina Ali, Ammar bin Yasir. Baik, katanya dalam hadis ni Ammar bin Yasir menceritakan bahawasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang lelaki sembahyang dia panjang. Lelaki di sini yang dimaksud lelaki di sini adalah imam dan khatib. Sembahyang dia panjang. Manakala khutbah dia pendek.
maka itu adalah petanda dia adalah orang yang faqih, orang yang memahami. Orang yang memahami, betul-betul memahami adalah orang yang sembahyang dia panjang, khutbah dia pendek. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, "Fa'atilus salah waqsurul khutbah." Mun kena panjangkan sembahyang dan pendekkan khutbah. Dalam hadis ni Rasul kata orang yang sembahyang dia panjang, khutbah dia pendek, tu tanda bahawa dia saat ni orang faham. Orang yang betul-betul faham. Orang yang mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap hukum hakam. Baik. Tengok. Jadi kita alhamdulillah Covid ni sampai ke khutbah pendek. Jadi boleh beramal dengan apa yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panjangkan sembahyang, pendekkan khutbah. Itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi panjangkan sembahyang pun bukanlah panjang sampai ke teruk sangat. Bukan sampai ke teruk sangat. Kita ada hadis yang lain Rasulullah tidak bagi panjang sangat sembahyang. Orang yang jadi tok imam, dia kena ra'i makmum yang berada di belakang dia. Cuma nisbah di antara sembahyang dengan khutbah, biar sembahyang lebih panjang berbanding dengan khutbah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Seterusnya, wa an ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu taala anhu qalat ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خاطب الناس. رواه مسلم. Daripada Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anha, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, tidak sekali-kali aku menghafal surah Qaf wal Qur'anil Majid. Dalam Al-Quran ada surah Qaf wal Qur'anil Majid. Baik. Aku tidak hafal surah ni melainkan daripada lisan Rasulullah, daripada mulut Rasulullah yang selalu dibacanya pada setiap Jumaat di atas mimbarnya saat berkhutbah kepada orang ramai. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali ketika berkhutbah, dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf. Dalam khutbah Rasulullah membaca surah Qaf dalam khutbah, bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang tu memang dah baca surah, tapi ada surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah. Dalam khutbah Rasul baca surah Qaf. Baik. Sehingga kan oleh kerana kerap kali dibaca oleh Rasul dalam khutbah, orang puang yang duk dengar semua khutbah saat ni, duk dengar semua, walaupun dia tidak hadir sembahyang Jumaat, tetapi dia dengar, mungkin rumah dia berjirang dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa keingat surah Qaf. Surah Qaf panjang juga. Bukan panjanglah surah Qaf ni. Dia bukan macam seperti surah Qul Huwallahu Ahad. Dia lebih panjang lagi surah Qaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Maka daripada hadis ini, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya diwajibkan kepada khatib membaca ayat Al-Quran di dalam khutbah. Diwajibkan kepada khatib membaca ayat Al-Quran dalam khutbah. Dan di antara rukun khutbah adalah membaca sepotong daripada ayat Al-Quran, sama ada pada khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, rukun khutbah ada 5. Maksudnya kalau orang buat 5 perkara ni, beres selesai ada khutbah. Walaupun tak cakap panjang, walaupun tak cakap panjang. Rukun khutbah yang pertamanya adalah ucap alhamdulillah ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu rukun khutbah yang pertama. Rukun khutbah yang kedua adalah wasiat supaya bertakwa kepada Allah, wasiat takwa. Supaya berpesan supaya pendengar-pendengar khutbah ni bertakwa kepada Allah. Dua ni rukun khutbah yang pertama pun mesti kena buat, khutbah yang kedua pun mesti kena buat. Yang ketiganya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang pertama kena buat, khutbah yang kedua kena buat. Berapa dah? 3. Yang keempat adalah membaca sepotong daripada ayat Al-Quran. Ni tak kira. Nak letak khutbah yang pertama pun tak apa, khutbah yang kedua pun tak apa. Yang kelimanya adalah berdoa kepada orang Islam, sama ada lelaki atau berdoa kepada orang Islam pada khutbah yang kedua.
Okey, ni 5 rukun khutbah. Jadi kalau nak pakai rukun saja memada, kejap ajalah. Seminit pun tak sampai. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah, qala Allah Ta'ala, qul wallahu ahad. Lepas tu duduk. Lepas tu bangun pula. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Selesai khutbah, boleh sembahyang lalu dah. Tak sampai seminit. Hak tu rukun khutbah. Manakala hak panjang berjela saat ni tu, hak tu bukanlah rukun khutbah. Bahkan kalau sekiranya terlalu sangat panjang berjela, hak tu menyalahi sunnah. Sunnah adalah tidak memanjang sangat khutbah. Hak yang dipanjangkan adalah sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali membaca surah Qaf dalam khutbah. Dan khutbah ni adalah, kalau cakap kita, khutbah ni suatu ucapan yang akan didengarkan oleh orang yang mendengar, orang yang hadir di dalam untuk sembahyang berjumaat. Ketika berkhutbah, didengar khutbah ucapan tersebut. Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa sering membaca surah Qaf? Kerana dalam surah Qaf ada beberapa peringatan yang penting yang perlu diulang-ulangkan kepada umat Islam. Antaranya adalah setiap ucapan yang diucapkan oleh kita ditulis oleh mereka. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak kita berlafaz dengan sesuatu perkataan melainkan di sana ada raqib dan atid yang sentiasa mengawasi, yang sentiasa hadir apa yang kita ucapkan. Jadi berhati-hati dalam ucapan kita. Begitu juga dalam surah Qaf ada menceritakan tentang benda, tentang bangkit daripada kubur, ada menceritakan tentang kematian, tentang syurga, tentang neraka. Maka perkara-perkara ni adalah perkara yang sering perlu diulangkan agar umat-umat Islam mengambil berat dan mengambil cakna supaya umat-umat Islam membuat persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah daripada dia meninggal dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yawmal jumu'ati wal imam yakhutub fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jumu'ah. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbicara pada hari Jumaat di saat imam sedang berkhutbah, maka perumpamaannya sama dengan keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal, dan orang yang berkata kepadanya diam kamu, tidak ada pahala salat Jumaat baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang dapat diterima. Sebenarnya hadis ini menafsirkan hadis marfu'. Hadis yang marfu' ni maksudnya perkataan Rasulullah lah, yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain. Maksud As-Sahihain adalah Bukhari dan Muslim, melalui Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu katakan kepada temanmu pada hari Jumaat, diamlah kamu ketika imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua hadis. Yang pertamanya hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bercakap pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, dia perkataan man, asal makna bahasa Arab ni man ni makna dia sesiapalah. Man ni adalah sirah umum, lafaz yang umum. Kalau kira asalnya siapa tu, orang lelaki ke orang puang masuk belaka. Tapi yang dimaksud dengan man di sini adalah orang yang hadir ketika tok khatib berkhutbah. Orang yang hadir ketika khatib berkhutbah. Manakala orang yang tidak hadir, orang puang, yang duduk di rumah dia, tak mari sembahyang Jumaat, cakap tak ada masalah. Okey, boleh faham kan? Jangan
pakai secara umum dah man kan mang min syaril umum. Jadi apabila tok khatib berkhutbah, orang hak yang duduk masjid ke orang hak yang duduk masjid ke siapa pun dia tak boleh cakap. Itu tak betul. Jadi hak ni khusus untuk dia, untuk orang hak yang hadir ketika khatib sedang berkhutbah. Sesiapa hak yang bercakap pada hari Jumaat. Sebab itulah sebahagian daripada ulama mengatakan kalau khutbah pada selain daripada Jumaat tak ada masalah. Sebab dalam hadis ni adalah khusus untuk Jumaat saja. Rasul kata man takallama yaumal Jumaah, sesiapa yang bercakap pada hari Jumaat. Wal imamu yakhutub, ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi bermakna kalau khatib belum lagi berkhutbah ataupun khatib duduk di antara dua khutbah, baik, maka tidak menjadi masalah untuk bercakap. Sebab Rasul kata wal imamu yakhutub, imam sedang berkhutbah. Jadi ketika tu imam sedang berkhutbah, maka kalau dia cakap, maka dia ni seperti keldai. Keldai yang membawa buku-buku yang banyak, membawa kitab. Keldai ni adalah seekor binatang. Yang semua kita tahu keldai ni himar, keldai binatang. Biasanya orang Arab guna keldai ni untuk membawa barang. Okey, keldai dia bawa kitab. Dia kitab ke buku ke adalah benda yang boleh diambil manfaat kalau kita baca. Kalau kita baca boleh ambil manfaat. Tapi keldai ni berat nanangnya bawa, banyak bawa, tapi sikit pun dia tidak dapat mengambil manfaat daripada buku yang berada di atas belakang dia. Begitu juga orang yang hadir sembahyang Jumaat, dia bersusah payah. Tengok, keldai saat ni bersusah payah bawa kitab banyak atas belakang, tapi sedikit pun dia tidak mengambil manfaat. Tidak dapat mengambil manfaat, tidak dapat mengambil faedah daripada kitab yang ada atas belakang dia. Begitu juga orang yang mari sembahyang Jumaat, orang yang mari sembahyang Jumaat, susah dia mari saat ni tu, nak mari kena mari awal, lepas tu duduk dalam masjid pula, tok khatib khutbah, lepas tu tunggu sembahyang pula sampai ke selesai. Bukan mudah tu, perlu kepada pengorbanan sekurang-kurangnya korban masa. Dia boleh nak mari ya. Bukan mudah, tambah-tambah kalau dulu pula lebih lagi susah. Sebab kenderaan dulu tidak sama dengan seperti kenderaan sekarang. Jadi pengorbanan dia, kesusahan dia untuk hadir Jumaat tu banyak. Tapi dia tidak dapat mengambil manfaat dan faedah daripada pengorbanan tersebut kerana Jumaat dia lara. Apa maksud Jumaat dia lara? Dia tidak ada ganjaran pahala untuk Jumaat dia. Tapi sembahyang Jumaat dia sah. Maksudnya sepakat ulama mengatakan orang yang bercakap ketika tok khatib sedang berkhutbah, sepakat ulama mengatakan tidak wajib dia sembahyang zuhur. Tak wajib dia sembahyang zuhur semula. Sebab sembahyang Jumaat dia sah. Maksud la Juma'atalah ataupun laisat lahu Juma'ah adalah tidak ada pahala Jumaat baginya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtub faqad lagaut." Maksudnya apabila mengkhabar kepada temanmu diam pada hari Jumaat. Jadi sedang tok khatib sedang baca khutbah, ada orang cakap kita suruh diam. Padahal benda yang dia buat tu salah. Kita nak larang benda yang salah. Okey, boleh faham kan? Kita nak larang benda salah. Kita sekali. Habis bahan lara belaka. Cakap kita cakap bahan lara belaka. Kita tak ada fadilat Jumaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata ulama, berpandukan kepada hadis ini, ulama sepakat tanpa ada khilaf dilarang bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah. Hukum bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah adalah dilarang. Baik, sepakat ulama, apa yang dituntut adalah mendengar ucapan khatib ketika khatib berkhutbah. Okey. Cuma ada cuma pula. Larangan bercakap ketika khutbah, ulang sekali lagi ya. Sepakat tanpa ada khilaf, sepakat ulama mengatakan ketika khatib sedang berkhutbah dituntut orang yang ada saat ni tu, orang yang ada dituntut dia dengar khatib berkhutbah. Dia kena dengar khutbah khatib dan dilarang kepada dia bercakap. Cuma larangan bercakap ni adakah larangan haram ataupun larangan makruh? Di sini ulama berbeza pandangan. Memang dilarang, sepakat. Tak boleh. Sepakat ulama kata tak dicakap. Kalau tok khatib berkhutbah tak dicakap. Itu sepakat. Cuma larangan ni diterbagi kepada dua. Ada kala larangan haram, ada kala larangan makruh. Suruh buat ada terbagi kepada dua. Kadang-kadang suruh wajib, kadang-kadang suruh sunat. Maka
ketika khatib sedang berkhutbah. Tak boleh kita cakap, kena dengar. Tak boleh tu larangan cakap. Larangan cakap saat itu adakah larangan haram ataupun larangan makruh? Okey, boleh faham? Suruh dengar saat itu suruh wajib ke suruh sunat? Di sini ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya diwajibkan kepada orang yang hadir ketika khatib sedang berkhutbah, diwajibkan dia dengar khutbah khatib dan haram dia bercakap. Kalau bercakap dosa. Okey, ini pandangan majoriti ulama. Pandangan mazhab Hanbali, pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Pandangan majoriti ulama. Okey, manakala mazhab Imam Syafi'i pula? Mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang diamalkan di tempat kita, yang dipakai di tempat kita. Dan di antara mazhab mu'tabar yang diasaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mana mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang sahih, pandangan mu'tamad, pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah larangan bercakap ketika khatib sedang berkhutbah bukan larangan haram tapi larangan makruh. Orang yang bercakap ketika khatib sedang berkhutbah salah, tetapi salah tersebut tidaklah sampai kepada haram. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan ini juga adalah pandangan sebahagian daripada ulama di zaman tabi'in. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', kata Imam Nawawi, as-sahihu 'inda ashabina annahu la yahrumul kalam. Apa yang pandangan yang betul di sisi ashab kami, tidak haram bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Dan dengan pandangan ini qala Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair seorang ulama yang besar di zaman tabi'i berpandangan seperti pandangan mazhab Imam Syafi'i. Wa Sa'id bin Jubair, wa Sya'bi, wa Nakhai, wa Sufyan ats-Tsauri. Ini pandangan ulama-ulama yang sama pendapat dengan Imam Syafi'i, mengatakan tidak haram bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Hamba kata tidak haram, bukan kata boleh bercakap. Kita berarti sepakat ulama kata tak boleh cakap. Cuma kalau cakap juga apakah hukum? Sini kita nak bincang. Majoriti kata haram, manakala sebahagian ulama mengatakan makruh. Mazhab Imam Syafi'i, begitu juga mazhab Urwah bin Zubair, mazhab Sa'id bin Jubair, mazhab Imam An-Nakhai, mazhab Sufyan ats-Tsauri, sama dengan mazhab Imam Syafi'i, hukum dia makruh, tidak haram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah mazhab Imam Syafi'i kata tidak haram? Kerana di sana ada hadis yang lain. Yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunangnya dengan sanad yang hasan. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki bangun, tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ketika Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki bangun, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Tengok Rasul berkhutbah, ada dibangun, ditanya. Orang lain isyarat supaya dia diam. Orang lain tak cakap, oleh isyarat supaya dia diam. 3 kali ditanya, "Rasulullah, mata sa'ah?" Cukup 3 kali, kata Rasulullah, "Waihak ma a'adatta laha." Aduhamu ni. Kalau kita aduhaimu ni. Apakah yang benda yang membuat persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Murid tanya tentang kiamat. Rasul jawab. Okey, satu. Yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, satu ketika sedang Rasulullah berkhutbah, ada seorang Arab Badui bangun. Dia kata mana? "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal fad'ullaha lana." Wahai Rasulullah, harta benda habis binasa. Harta benda ni maksudnya binatang. Habis binatang mampu. Cakap kita gitulah. Wa ja'al iyal, dan keluarga lapar. Sebab apa? Sebab kemarahan lama. Dan kemarahan lama jadi makanan binatang pun tak ada. Nak nanang pun payah, jadi makanan untuk kita nak makan pun payah. Sebab tu dia kata, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal." Wahai Rasulullah, habis dah punah harta benda. Keluarga duduk di rumah nu pakat lapar belaka. Fad'ullaha lana, maka hendaklah mu berdoa kepada Allah untuk kami. Maka terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kata perawi hadis, dak edang sekejap yang asalnya tak ada benda di langit awang, tiba-tiba mari awang. Turun hujan selebat-lebatnya lepas daripada Rasul berdoa. Sampai ke minggu depan pula,
Sekali lagi dia bangun minta kepada Rasul supaya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala hentikan hujan. Maksud dia kita nak khabar, maksudnya ada sahabat ketika Rasul sedang berkhutbah dia cakap. Okey. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana satu ketika ada seorang sahabat Rasul nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani masuk dalam masjid, terus duduk. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sulaik Al-Ghatafani, adakah sembahyang 2 rakaat sebelum duduk wahai Sulaik? Kata Sulaik, duduk lagi. Kata Rasulullah, bangun sembahyang 2 rakaat. Lepas tu mungkin kena ringkaskan pada 2 rakaat itu. Tengok, Rasul bercakap dengan dia, Sulaik jawab ketika Rasul sedang berkhutbah. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i melihat kepada ada larangan bercakap ketika khutbah. Dalam masa yang sama, ada sebahagian daripada sahabat bercakap ketika Rasul sedang berkhutbah. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i bermakna dapat difahami bahawasanya larangan itu bukanlah larangan haram, bukan larangan makruh. Baik, walau bagaimanapun ambil khabar tadi, menurut pandangan majoriti ulama, hukum bercakap ketika khatib sedang berkhutbah adalah hukum dia adalah haram. Walau bagaimanapun masalah ni masih lagi dalam kategori masalah khilafiyah. Di sana ada pandangan yang mengatakan hukum dia bukanlah haram tapi makruh. Sama ada pandangan yang mengatakan haram ataupun pandangan yang mengatakan makruh, sebenarnya ulama sepakat mengatakan dilarang berkhutbah. Dilarang bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Atau kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala dakhala rajulun yawmal jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala sallait qala la qala qum fasalli rak'atain muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, katanya telah masuk oleh seorang lelaki pada hari Jumaat. Ada seorang lelaki masuk pada hari Jumaat, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Dia mari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Tengah-tengah Rasul berkhutbah, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk lewat, mari lewat. Maka dia terus duduk. Bila dia masuk, dia terus duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Ketika Rasul sedang berkhutbah, Rasul tanya. Rasul ambil berat. Rasul ambil berat. Walaupun sedang berkhutbah, tetap Rasul suruh kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf. Kata Rasul, apakah kamu sudah salat? Dia menjawab, belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunlah dan solatlah 2 rakaat. Rasul bangun, sembahyang 2 rakaat. Baik. Sembahyang 2 rakaat sembahyang dia ni, nama dia sembahyang tahiyatul masjid. Maka daripada hadis inilah ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya ketika mana kita mari lewat, khatib sedang berkhutbah, apabila kita masuk dalam masjid, sunat kita sembahyang 2 rakaat sebelum daripada kita duduk, walaupun khatib sedang berkhutbah. Sebab hak ni bukan khusus untuk Sulaik Al-Ghatafani. Orang lelaki masuk saat ni, nama dia sahabat dia, nama dia Sulaik Al-Ghatafani nama dia. Sahabat hak yang masuk ni ataupun hadis ni bukan khusus untuk Sulaik Al-Ghatafani. Kerana di sana ada hadis yang lain, riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Rasul khabar secara umum. Kata Rasul, man dakhala, kata Rasul, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima. Kata Rasul, apabila seorang di kalangan kamu dia datang pada hari Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah. Kata Rasul, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhutub, seorang di kalangan kamu, apabila ada seorang di kalangan kamu datang pada hari Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah, kata Rasul, falyarka' rak'atain, dia kena sembahyang dulu 2 rakaat sebelum daripada dia duduk, wal yatajawwaz fihima, tapi kena ringkaskan, jangan panjang. Maka oleh kerana ada hadis yang kedua hak yang khabar secara umum, maka kata ulama, mana-mana orang hak yang datang lewat pada hari Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah, sebelum daripada dia duduk, sunat dia sembahyang tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Sunat dia sembahyang tahiyatul masjid dulu 2 rakaat sebelum daripada dia duduk. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi kalau orang tu mari sebelum daripada khatib berkhutbah, dia pun duduk, tiba-tiba khatib berkhutbah,
Boleh tak dia nak bangun untuk sembahyang? Hak tu tidak diboleh. Hak tu sepakat ulama tidak membenarkan. Khatib khutbah dah, dia mari awal lagi. Tiba-tiba dia nak sembahyang sunat 2 rakaat. Nak buat rajing. Nak buat rajing. Nak buat rajing. Tak kena pada tempat. Boleh ke tak? Tak boleh. Sepakat ulama kata tidak boleh. Sembahyang sunat ketika khatib sedang berkhutbah dilarang bagi orang hak yang datang awal. Tetapi bagi orang hak yang datang ketika khatib sedang berkhutbah diizinkan kepada dia sembahyang sunat 2 rakaat, yang mana sunat ni dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang ni dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan dia kena ringkaskan, tidak boleh panjang. Kalau panjang hukum dia salah. Haram memanjangkan daripada biasa. Jadi biasanya 2 rakaat tu 3 minitnya, bahang 10 minit dah sekarang. Molek habis tu khatib khutbah sudah dia bagi salam. Tu tak boleh. Mesti kena ringkaskan, sebab Rasulullah kata wal yatajawaz fihima, hendak dah direngkaskan pada keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Amun nak sebut juga beberapa perkara yang berkait dengan hadis ni. Benda jadi kalau khutbah Jumaat, tok khatib sedang berkhutbah, kita masuk, sunat kita sembahyang 2 rakaat dulu sebelum daripada kita duduk dalam majlis, sama juga dengan majlis ilmu. Sama juga dengan majlis ilmu. Jadi kalau majlis ilmu sedang diadakan, kita masuk dalam masjid, sebelum daripada kita duduk, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Hak yang kata tak sunat sembahyang 2 rakaat tu tidak betul, menyalahi hadis. Khutbah sunat sembahyang 2 rakaat, apatah lagi majlis ilmu. Tapi janganlah sembahyang depan ustaz ngajar, awak kata sunat sembahyangnya bahang depan ni teruk. 2-3 orang pakat sembahyang depan ni. Taklah maksudnya, duduklah tepi-tepi yang sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita faham 2 rakaat ni dikenali sembahyang sunat tahiyatul masjid, andai kata Jumaat saat itu tidak dibuat di masjid. Ni kita kena bincang ni. Andai kata Jumaat tu tidak dibuat di masjid. Contoh, masjid saat itu rutuh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Masjid rutuh. Jadi ahli kampung, ahli qaryah kata tak apalah, kita sembahyang di suatu tempat untuk sementara. Yang mana tempat sementara bukan masjid, sebagai contoh. Jadi tempat sementara bukan masjid. Ketika tok khatib sedang berkhutbah, maka tidak boleh sembahyang 2 rakaat. Kerana apa yang diizinkan adalah benda tahiyatul masjid. Apabila tidak ada tahiyatul masjid, maka tidak boleh sembahyang. Okey, boleh faham? Baik. Dah boleh tak nak sembahyang sunat Jumaat, sunat qabliyah Jumaat? Orang tanya kan, dah kan kata sembahyang tahiyatul masjid. Dah kalau kita nak sembahyang sunat tahiyah boleh ke tak? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada pandangan yang mengatakan boleh kita niat 2 rakaat saat ni, 2 rakaat saat itu adalah sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Boleh. Kerana apabila kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat, dia terhasil sendiri tahiyatul masjid. Jadi kita masuk dalam masjid, kita tak sembahyang lagi sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Dia sembahyang qabliyah Jumaat ni yang kena tekan sikit sebelum daripada kita urang masalah ni. Sembahyang sunat qabliyah Jumaat, ulama berbeza pandangan. Adakah ada istilah ataupun ada tak namanya sembahyang sunat qabliyah Jumaat? Pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat, dan sebahagian yang lain mengatakan tak ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Mazhab Imam Syafi'i ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Jadi kita lepas daripada bang pertama kita bangun sembahyang, hak tu dipanggil dia sembahyang sunat qabliyah Jumaat mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi di sana ada pandangan ulama mengatakan tidak ada. Jadi oleh kerana di tempat kita mazhab yang diamalkan adalah mazhab Imam Syafi'i, dan apa hak yang kita buat pun bertepatan dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi hamba nak orang menurut apa hak yang bertepatan dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi ketika kita mari lewat, khatib sedang berkhutbah, apa hak yang dituntut kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Soalannya, boleh tak kita tak sembahyang sunat tahiyatul masjid tapi kita niat sembahyang sunat qabliyah Jumaat? Boleh ke tak? Dalam mazhab Imam Syafi'i ada pandangan ulama mengatakan boleh. Kerana kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat sekalipun tetap terhasil tahiyatul masjid. Okey, boleh faham kan? Tetap terhasil tahiyatul masjid. Jadi boleh niat aku sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Dan benda ni disebut secara terang-terang oleh Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Yang mana dalam kitab Mughnil Muhtaj kata Khatib Asy-Syarbini, "Hadza in shalla sunnatal jum'ati
Ni sekiranya dia telah sembahyang sunat Jumaat. Wa illa sallaha mukhaffafah wa hasadatit tahiyyah. Kalau dia belum lagi sembahyang sunat Jumaat, maka dia kena sembahyang sunat Jumaat dengan direngkaskan dan wa hasadatit tahiyyah, dan hasil tahiyatul masjid daripada 2 rakaat yang diniatkan sembahyang sunat Jumaat. Baik, ni disebut oleh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum daripada kita pergi kepada perbahasan seterusnya ataupun hadis seterusnya, nak buat kesimpulan sikit daripada apa yang kita bincang berkenaan dengan bercakap ketika berkenaan dengan sembahyang tahiyatul masjid ketika Tok Khatib sedang berkhutbah. Jadi apabila kita mari lewat khatib sedang berkhutbah, maka disunatkan kita sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum daripada kita duduk. Ni adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i, berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana berlaku kepada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Ketika Sulaik Al-Ghatafani masuk, dia dak semayang, Rasul tanya dia, mu semayang ke tak? Dia kata belum lagi. Rasul suruh semayang 2 rakaat sebelum daripada dia duduk. Okey, satu. Yang keduanya, orang yang mari awal ketika khatib sedang berkhutbah, sepakat ulama mengatakan tidak boleh dia semayang. Tak kira semayang dia pun, tak boleh dia semayang sebab khatib sedang berkhutbah, dia mari awal dah. 2. Yang ketiga, apa yang dituntut kepada orang mari lewat adalah sembahyang tahiyatul masjid. Jadi bermakna kalau sembahyang Jumaat tidak dikerjakan di masjid, maka tidak ada sembahyang tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid adalah khusus untuk masjid. Maka ketika itu tidak boleh sembahyang sunat 2 rakaat bagi orang yang mari lewat. Yang ketiga. Yang keempat, 2 rakaat yang kita sembahyang ketika khatib sedang berkhutbah bagi orang yang mari lewat, boleh tak nak niat 2 rakaat sembahyang qabliyah Jumaat mengikut apa yang disebut oleh Khatib Asy-Syarbini dan beberapa orang ulama mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya adalah dibolehkan dan terhasil tahiyah daripada 2 rakaat tersebut. Okey, itu kesimpulan daripada hadis ini. Patut lagi. Jadi hadis ini menceritakan tentang khatib sedang berkhutbah, orang masuk dalam masjid dituntut disembahyang 2 rakaat. Begitu juga orang yang masuk dalam masjid, ketika orang tengah mengajar, sunat juga dia sembahyang 2 rakaat. Sunat juga dituntut juga dia sembahyang 2 rakaat. Kerana khutbah maksudnya lebih hebat lagi. Khutbah ni lebih hebat lagi. Tapi dituntut sembahyang 2 rakaat. Begitu juga mengajar, boleh dia sembahyang 2 rakaat, bukan dituntut, bukan sunat. Tapi kena jaga molek lah, kena sembahyang di suatu tempat yang jauh sikit daripada tempat yang boleh mengganggu orang-orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'ah wal munafiqin, rawahu Muslim. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita dalam majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.